Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramai orang sekarang ini nak Najib Razak dibebaskan. Tapi ramai juga makcik-makcik, uncle-uncle, pakcik-pakcik yang tidak tahu tentang prosesnya. Tahu bising je. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya kongsikan ada satu artikel memahami apa itu pengampunan agung dan bagaimana prosesnya. Ini baru betul. Faham dulu, belajar, bukan pakai emosi je. Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO sebulat suara telah memutuskan pada minggu yang lalu untuk menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ini akan menjadi permohonan pengampunan kedua dalam tempoh 7 bulan untuk mendapatkan pembebasan awal untuk Najib, kerana Perdana Menteri itu disabitkan kesalahan dan sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Dalam segmen panduan kini ini, kami akan melihat bidang utama proses pengampunan itu dan bagaimana ia terpakai dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Apakah pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong itu? Pengampunan itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pakcik-makcik, nenek-nenek, aki-aki, pengampunan itu adalah perintah rasmi yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menamatkan hukuman terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu jenayah. Lazimnya seseorang itu akan memohon untuk pengampunan selepas mereka tidak mempunyai jalan yang lain mengikut undang-undang di mahkamah. Terdapat beberapa jenis pengampunan, di antaranya pengampunan bersyarat, iaitu hukuman berkenaan digantikan dengan hukuman lebih ringan, dan pengampunan penuh atau disebut sebagai pardon yang melepaskan kesalahan banduan itu. Berdasarkan Perkara 42/1 Perlembagaan Persekutuan, kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan terhad kepada kesalahan yang dibicarakan atau dilakukan di wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Pengampunan bagi kesalahan yang dilakukan atau dibicarakan di negeri-negeri lain berada di tangan Raja-Raja Melayu di setiap negeri masing-masing. Yang di-Pertuan Agong akan memberikan pengampunan atas nasihat daripada lembaga pengampunan. Bolehkah UMNO failkan pengampunan bagi pihak Najib Razak? Mengikut Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, semua banduan yang disabitkan bersalah berhak memohon pengampunan. Najib sendiri mengemukakan permohonan pengampunan 7 bulan lalu, iaitu pada September 2022 selepas dia disabitkan dengan hukuman penjara 12 tahun. Pada 13 Mac tahun ini, permohonannya untuk menyemak sabitan dan hukuman terhadap kes rasuah SRC International yang membabitkan penyelewengan 42 juta ringgit Malaysia telah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 4-1. Minggu berikutnya, Majlis Tertinggi UMNO sebulat suara memutuskan untuk memohon pengampunan penuh kepada bekas Perdana Menteri itu. MKT UMNO juga akan menyertakan memorandum yang ditandatangani oleh seluruh kepimpinan parti daripada 191 bahagian termasuk wanita dan sayap-sayap pergerakan pemuda dan puteri. Peguam UMNO Najib Muhammad Syafiee Abdullah berkata, dia akan menggunakan penghakiman bertentangan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli untuk menyokong permohonan pengampunan itu. Bagaimanapun, Peguam Muhammad Hanif Khatri Abdullah dan bekas Menteri Wan Junaidi Tunku Jaafar, kedua-dua mereka berpendapat UMNO tidak boleh memfailkan permohonan pengampunan bagi pihak Najib. Ini kerana di bawah Peraturan 113 Peraturan Penjara 2000, petisyen hanya boleh difailkan oleh tertuduh, keluarga atau peguam yang dilantik oleh mereka dan jambatan penjara. Hanif berkata UMNO hanya boleh memfailkan surat atau petisyen sokongan kepada Yang di-Pertuan Agong. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman berkata UMNO tidak lagi terlibat.
dan keputusan itu kini terserah kepada Yang di-Pertuan Agong. Apakah kriteria untuk dapat pengampunan? Menurut bekas Peguam Negara Tommy Thomas, kriteria pertama ialah seseorang banduan itu mesti telah menjalani 1/3 daripada hukuman penjara mereka sebelum memohon pengampunan. Katanya bagaimanapun ini bukan keperluan undang-undang tetapi convention. Berdasarkan proses yang dibina selama beberapa dekad sejak merdeka 1957. Menurut Peraturan 113 Peraturan Penjara 2000, seorang banduan boleh menghantar petisyen memohon pengampunan dengan seberapa segera yang dapat dilaksanakan selepas sabitannya. Petisyen kedua selanjutnya hanya dibenarkan apabila seorang banduan itu telah menyempurnakan 3 tahun dari tarikh sabitan. Dan sesudah itu petisyen sedemikian hendaklah diberikan pada lat tempo 2 tahun. Melainkan jika terdapat apa-apa hal keadaan khas. Tommy Thomas berhujah bahawa ini menimbulkan isu praktikal kerana jumlah banduan yang besar dalam sistem penjara negara ketika ini. Katanya bahawa Najib terpaksa menunggu gilirannya. Thomas berkata bahawa kriteria kedua ialah banduan itu perlu menunjukkan bukti bahawa dia telah berubah yang akan mengambil masa kira-kira 3 atau 4 tahun. Semua banduan akan mengatakan bahawa mereka telah berubah. Kenyataan banduan tidak membawa makna kerana ia demi kepentingan diri sendiri. Jadi ia mesti disokong oleh pegawai parol, pegawai penjara, kaki tangan hospital dan pelbagai sumber bebas. Lebih banyak rujukan yang diperolehi, lebih baik kes anda. Semua rujukan mesti menunjukkan fakta bahawa kamu telah berubah. Kriteria ketiga, kata Tommy Thomas, ialah banduan tidak boleh mempunyai kes jenayah yang lain yang belum selesai. Najib kini, walau bagaimanapun, Najib kini masih lagi mempunyai 3 lagi kes yang sedang dibicarakan. Termasuk kes rasuah 2.28 bilion 1MDB yang sedang berlangsung. 2 lagi kes yang masih belum dibicarakan sepenuhnya ialah kes pengubahan wang haram SRC International berjumlah 27 juta ringgit Malaysia dan kes pecah amanah jenayah 6.6 bilion ringgit Malaysia daripada International Petroleum Investment Company IPIC. Apa berlaku selepas petisyen difailkan? Tiada garis panduan atau peraturan sebenar mengenai proses untuk mendapatkan pengampunan. Thomas berkata lembaga pengampunan bermesyuarat 3 hingga 4 kali setahun dan mempertimbangkan kira-kira 10 permohonan setiap kali mereka bermesyuarat. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan terdiri daripada Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan dan 3 ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang akan mempengerusikan sendiri mesyuarat itu. Lembaga penjara dikehendaki mempertimbangkan sebarang pendapat bertulis yang diberikan oleh Peguam Negara sebelum memberikan sebarang nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Dari segi undang-undang, tiada had masa untuk Seri Paduka memutuskan bila hendak memberi pengampunan. Adakah kita mempunyai Menteri Wilayah Persekutuan? Tidak. Tanggungjawab Kementerian Wilayah Persekutuan kini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Anwar selaku ahli lembaga pengampunan menjadi Menteri Wilayah Persekutuan. Dia secara tidak langsung mengesahkan penglibatannya pada 8 April lalu bahawa dia akan menjadi sebahagian daripada proses pengampunan untuk Najib. Bagaimanapun dia menolak spekulasi bahawa ia akan mengakibatkan konflik kepentingan kerana katanya keputusan muktamad terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Pelbagai kebimbangan dibangkitkan mengenai penglibatan Anwar dalam lembaga pengampunan. Namun Wan Junaidi berkata bahawa Peguam Negara akan memainkan peranan yang lebih besar daripada Perdana Menteri. Pemberian pengampunan bukan satu skop pentadbiran atau eksekutif. Oleh itu, dalam soal permohonan pengampunan, AG akan memberikan pendapat undang-undang dan nasihat. Bagaimanapun, walaupun dengan nasihat Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak untuk memutuskan sendiri sama ada baginda ingin memberikan pengampunan atau sebaliknya. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari sabudinhusain.net, sabudinhusain.com.net, sabudin.com.net. Selamat hari Minggu. Bye-bye.